Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejambak mawar seharum kasturi buat penajuk acara. Dev-dev kehormat berkarisma, panel juri teguh saksama. Seterusnya sidang pendengar yang berbahagia. Budaya membaca membentuk masyarakat berilmu. Begitulah bunyinya tajuk pidato yang akan saya bicarakan. Hadirin yang dihormati, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama dalam suatu kelompok manusia. Manakala membaca merupakan satu proses pembentukan dan pemberian makna menerusi interaksi antara pembaca dan maklumat yang dibaca. Masyarakat berilmu pula merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengan aturan dan cara tertentu yang mempunyai pengetahuan dan kepandaian. Hadirin aspirasi negara, indikator pertama, budaya membaca melahirkan modal insan cermelang. Membaca merupakan kaedah terpantas untuk memperoleh ilmu dan mendapatkan fakta. Secara langsung, membaca juga memperkukuh perbendaharaan kata dan penguasaan linguistik pembaca. Perolehan ilmu ini seterusnya dapat melatih kefasihan berbicara serta menambah fakta-fakta baru dan memperlengkap fakta sedia ada. Pemikiran pembaca seterusnya dapat mempertajam kesedaran sivik, sosial, ekonomi, politik, sejarah dan isu-isu berbangkit masa kini. Melalui amalan membaca, seorang itu bukan sahaja kaya dengan pelbagai ilmu pengetahuan, bahkan berkebolehan menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut dengan baik dan berkesan. Hadirin, indikator yang kedua, budaya membaca melahirkan bangsa berilmu. Hanya dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mencipta kejayaan untuk manfaat diri sendiri. Seterusnya, membentuk tamadun terbilang. Agama Islam sendiri menggalakkan umatnya untuk membaca, sehingga terbuktilah kelahiran ramai tokoh ilmuwan yang terunggul. Telusuri saja sejarah Ibnu Khaldun, bapa ilmu historiografi dan sosiologi, atau Ibnu Al-Nafis yang menjadi orang pertama mendeskripsi dan menggambarkan secara jelas tentang sistem peredaran darah manusia, dan puluhan ilmuwan terbilang dalam pelbagai bidang. Tidak lain dan tidak bukan tokoh-tokoh tersebut memulakan penerokan mereka daripada bacaan sehingga mereka dapat menghasilkan penemuan baharu. Indikator ketiga, budaya membaca melestarikan bangsa berilmu yang maju. Sejarah telah mencatatkan bahawa negara seperti Jepun, Sweden, Amerika Syarikat, Korea Selatan dan Jerman adalah antara negara dan bangsa yang maju kerana masyarakatnya sudah membina budaya literasi. Selain menguasai perekonomian dunia, negara-negara tersebut juga dikenali menguasai bidang teknologi. Lihatlah Jepun dengan teknologi otomotif dan industri elektroniknya yang terunggul. Korea Selatan boleh berbangga dengan gergasi konglomerat seperti Hyundai, Samsung dan LG. Begitu juga dengan Jerman dengan deretan syarikat otomotif yang menghasilkan jenama terkenal seperti Audi, Porsche, Mercedes dan Mercedes-Benz. Hadirin yang dikasihi, indikator keempat, bangsa membaca teknologi terkuasa. Amalan membaca telah menjadi penanda aras utama kepada pencapaian luar biasa dalam bidang sains dan teknologi. Pandemik coronavirus atau COVID-19 yang berlaku secara global di seluruh dunia ternyata telah mencetuskan keresahan dan ketakutan. Dalam masa setahun dunia diserang COVID-19, para penyidik bekerja keras memerah keringat untuk mencipta vaksin bagi melawan coronavirus yang telah merenggut nyawa lebih 2 juta orang di seluruh dunia. Walaupun penghasilan vaksin yang selamat digunakan manusia biasanya mengambil masa bertahun, kemajuan teknologi telah membolehkan vaksin yang penting untuk mengekang wabak ini dihasilkan dengan masa yang lebih singkat. Nah, cuba kita bayangkan seandainya tiada kepakaran manusia dalam penciptaan vaksin, sudah pasti separuh daripada umat manusia di muka bumi ini sudah terkorban. Hadirin yang bervisi, sebelum kata mengunci bicara, sebelum langkah mundur pergi, ingin saya simpulkan bahawa asas untuk membawa sebuah negara dan bangsa ke hadapan ialah rakyatnya perlu membudayakan amalan membaca. Konfusius pernah berkata, bagaimana sibuk sekalipun anda mesti mencari masa untuk membaca.
tidak, anda akan kalah dengan jalan kejahilan yang anda pilih sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.